Itu yang pertama saya nak kongsi. Yang sebenarnya cabaran, sebab itulah saya sebut perkara ini, kerana contoh yang paling ketara beberapa minggu lepas, bila mana KPPA belum keluar pun lagi kenyataan yang kerajaan mungkin meneliti skim pencen ini, tak belum keluar lagi pun. KPPA baru mengeluarkan arahan secara bertulis kepada agensi pelaksana termasuk SPA. Maklumat itu bocor. Biasalah hari ini tak boleh sebut. Bila dah bocor ni kadang-kadang orang dah edarkan, dah cepat orang sebarkan, dah orang percaya. Jadi kan kerajaan ni zalim, kerajaan ni tidak memberikan, abaikan kebajikan penyewa awam. Sedangkan apa yang disebut oleh KPPA itu ialah, pertamanya, ialah kita, Datuk Johan pun ada dengan kita petang ini, kedudukan fiskal negara ini tidaklah begitu ataupun mengizinkan. Sebab kalau kita tengok pada 2014 umpamanya, bayaran pencen yang disediakan untuk emolumen di bawah pencen lebih kurang 12 bilion saja. Dan pada tahun ini 2023 telah menjadi 32 bilion, Datuk Johan. Dan sekiranya kerajaan ini berlarutan, dia akan menjadi 120 bilion pada tahun 2030. Jadi kerajaan mungkin tidak akan mampu. Kalau kita biarkan berterusan 2050, apa akan jadi? 100-200 bilion mungkin diperuntukkan untuk bayaran pencen sahaja. Jadi ini, sebab itulah kerajaan meminta kita mengkaji, JPA dan juga Jawatan meneliti ke arah mana kita nak bawa untuk perkhidmatan ataupun mereka yang bersara ini. Pertamanya, kita berada dalam masyarakat, masyarakat menua, di mana umur kita ni Tuhan takdirkan masyarakat kita ni meningkat. Ada yang sampai 60, 70, 80 belum meninggal, 90 pun ada belum meninggal lagi. 100 pun ada mungkin. Jadi sebab itulah beban kerajaan tu mungkin akan tinggi dan kita tak mampu untuk menampung lagi. Sebab itulah apa yang JPA buat ialah meneliti untuk memperkenalkan, mungkin saya tak kata sama ada skim yang boleh menggantikan skim pencen ini, sama ada secara mencarum atau kaedah-kaedah lain yang masih diteliti pun. Oleh kerana tahun ini banyak perkara yang perlu dilihat sebelum kita mengambil keputusan ini, terutama sekali melibatkan pindaan kepada perundangan dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku oleh kerana tahun ini 2024 ini SPA telah diberikan peruntukan atau badan-badan yang melantik telah diberikan peruntukan untuk melantik pejabat-pejabat awam baru. Jadi kalau JPA tak keluarkan arahan, dikuatiri dia masih kekal melantik secara tetap nombor pencen dan dia akan defeat the purpose lah apa yang kita nak kaji. Sebab itulah JPA mengarahkan kita lantik secara kontrak dahulu untuk tempoh sehingga kita putuskan setahun ke, setahun setengah ke, mungkin setahun lah, sebab JPA di peringkat akhir kajian. Dan akhirnya kerajaan akan meneliti atau membuat keputusan berdasarkan apa yang diputuskan. Ini bukan keputusan JPA, kena diangkat kepada Jemaah Menteri, belum ada sebarang keputusan dibuat. Tetapi perkara ini dibincang lebih awal di media-media sosial dan akhirnya menyebabkan masyarakat tiba-tiba rasa marah pada kerajaan, marah kepada orang-orang kita lah, macam kita lah. Oh, dia dah menikmati pencen, sebab tu dia tak kisah. Orang kemudian nak dapat pencen tidak, dia tak kisah. Benda-benda macam ni lah. Sebenarnya apa yang dicadangkan, lantikan baru. Kita bagi option lah. Bila lantikan baru ni, nak pilih, nak menyertai perkhidmatan awam, ini option yang kita ada, iaitu tetap dan mencarum. Saya tak kata, kemungkinan ke arah itulah. Saya takut nanti KPPA kata cepat sangat pula saya menyebut perkara ini. Jadi itu contohlah yang cabaran yang kita hadapi. Jadi yang memerlukan kita bertindak pantas. Apa tindakan pantas yang perlu kita ambil? Sebab kita pertamanya JPA dah buat engagement pun, dah buat. Jadi sebenarnya kalau kita bila kita nak melaksanakan sesuatu dasar yang boleh menyebabkan banyak stakeholder, kita perlu banyak buat engagement, kita perlu banyak memberi penerangan, penjelasan supaya dia tak salah faham. Jadi ini salah satu contoh saya nak sebut apa yang berlaku dalam cabaran yang akan kita hadapi pada hari ini sebenarnya. Kalau kita tersilap membuat keputusan dan akhirnya apa yang terjadi ialah dia akan menimbulkan rasa tidak puas hati, rasa benci, rasa tidak happy dengan kerajaan yang ada pada hari ini.